Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk kali ini kita akan mempelajari unit 3.4 yaitu menghasilkan atau cara pilihan tunggal. Tanpa melengahkan masa lagi, jom. Apa itu atau cara pilihan tunggal, Cikgu? Atau cara pilihan tunggal ialah atau cara yang membolehkan sesuatu atau cara untuk membuat keputusan sekiranya sesuatu syarat dipenuhi. Sebagai contoh, Makcik Kiah ingin pergi ke kedai pada waktu pagi. Jadi perkataan pagi tersebut adalah salah satu contoh pilihan tunggal yang membawa maksud sekiranya waktu pagi barulah Makcik Kiah pergi ke kedai. Oh, okey. Sekarang barulah saya faham. Terima kasih, Cikgu. Baiklah, seperti biasa kita mulakan dengan membuka aplikasi Scratch. Kita double klik. Kemudian kita besarkan. Okey, di sini cikgu akan delete sprite kucing. Okey, kita akan gunakan sprite yang lain. Okey, pertama sekali kita akan tukar stage backdrop ni. Okey, stage backdrop ni cikgu save gambar dari internet bagi memudahkan kerja kita. Okey. Kemudian kita akan import dua sprite. Satu cikgu ambil dari internet, iaitu sprite virus ni cikgu ambil dari internet. Dan satu lagi sprite iaitu sprite Pac-Man. Okey, sprite Pac-Man ni cikgu buat sendiri menggunakan fungsi kostum dekat sini. Cikgu buat sendiri sprite menggunakan fungsi kostum dekat sini. Okey, cara nak buat sprite tu mudah je. Mula-mula cikgu gunakan fungsi bulat ni dan cikgu warnakan warna kuning. Kemudian cikgu gunakan fungsi rectangle, cikgu buat mulut dan guna sekali lagi fungsi bulat untuk buat mata. Kemudian cikgu duplicate, cikgu buang mulut lurus ni. Kemudian cikgu lukis gunakan fungsi line ni untuk mulut yang baru seperti ini. Okey, senang saja nak buat sprite Pac-Man. Okey, kita dah import sprite. Oleh kerana sprite virus COVID ni terlalu besar, kita kecilkan. Gunakan function kat sini, kecilkan. Okey, kemudian sprite Pac-Man pun kita boleh kecilkan sedikit. Okey, kemudian kita rename lah dengan nama virus. Okey. Kemudian sprite ni kita namakannya sebagai Pac-Man. Okey, Pac-Man. Okey, langkah pertama kita akan buat atur cara untuk sprite Pac-Man. Okey, seperti biasa kita kena gunakan green flag. Okey, cikgu akan ambil green flag. Kemudian kita akan pergi ke block motion. Okey, pada block motion ni kita akan ambil function move. Okey, dan 10 step ni kita tukarkan kepada 1 step. Okey, tujuan kita tukarkan supaya pergerakan tu tak terlalu laju. Okey, kita cuba. Kita klik pada green flag. Okey, kita nampak pergerakan pada sprite Pac-Man. Okey, apa yang terjadi dekat sini ialah sprite Pac-Man ni dia akan bergerak satu step. Satu kali saja dia bergerak sekiranya kita tekan pada butang green flag. Dia bergerak sekali saja. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita nak sprite Pac-Man ni bergerak secara berterusan. Kita akan gunakan function pada bahagian control. Kita ambil fungsi forever. Okey, kita letakkan dekat sini. Okey, move one step ni di bahagian dalam. Okey, kemudian tekan, kita nampak dia bergerak berterusan. Okey, kita berhentikan. Tapi kalau kita biarkan dia bergerak secara berterusan, dia akan keluar daripada skrin paparan ni. Sebab dia tak ada hala tuju. Jadi, seterusnya kita pergi pada bahagian motion lagi. Kita ambil fungsi point towards, masukkan dalam fungsi forever. Okey, dekat sini cikgu pilih fungsi point towards mouse pointer. Maksudnya di sini sprite Pac-Man ni dia akan bergerak
mengikut arah pointer yang cikgu tunjukkan, ataupun dia akan ikut arah gerakan mouse pointer ni. Okey, kita cuba. Cikgu klik green flag. Okey, nampak? Okey, Pac-Man ni dia ikut arah mouse pointer. Okey, mana mouse pointer tu bergerak, dia akan pergi kat situ. Kemudian kita buat atau cara untuk sprite virus pula. Okey, sama juga. Kita akan pergi ke bahagian event. Kita tarik function green flag. Kemudian kita pergi pada block motion. Kita tarik function move. Okey. Oleh kerana virus ni dia akan kejar sprite Pac-Man, maka pergerakan virus ni seharusnya lebih perlahan. Dia tak boleh sama laju dengan Pac-Man, sebab kalau sama laju, maka virus tu akan boleh kejar Pac-Man dengan mudah dan permainan akan tamat dengan cepat. Maka kita kena tetapkan step pergerakan sprite virus tu lebih perlahan. Jadi cikgu akan letakkan dia sifar perpuluhan 5. Okay, dia akan bergerak dengan pergerakan sifar perpuluhan 5. Okay, maksudnya dia akan gerak lebih perlahan lah, sebab Pac-Man 1 dan virus sifar perpuluhan 5. Seterusnya kita akan ambil fungsi point towards. Okay, point towards. Tadi Pac-Man dia akan point towards mouse pointer. Sekarang ni virus dia akan point towards Pac-Man. Sebab apa? Sebab virus ni dia akan kejar Pac-Man. Jadi dia akan sentiasa kejar Pac-Man. Kita gunakan function point towards. Dan kita masukkan semua fungsi itu ke dalam forever supaya dia boleh melakukan pergerakan berulang kali. Okey, kita cuba. Kita klik green flag. Okey. Jadi Pac-Man dia akan bergerak mengikuti mouse pointer. Manakala virus dia akan gerak menuju ke arah Pac-Man. Dia akan sentiasa cuba kejar Pac-Man. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan ambil satu lagi green flag dan kita pergi pada bahagian control. Kita ambil forever, letakkan bawah green flag. Okey, sama macam atau cara di sebelah ni. Forever ni dia akan sentiasa menyemak syarat-syarat atau cara tu berulang kali. Maksudnya dia sentiasa akan menyemak ataupun melakukan pergerakan berulang kali. Dia akan semak syarat berulang kali di dalam block forever ni. Dan pada bahagian control kita akan ambil fungsi if, kita letakkan dalam fungsi forever. Jadi di sinilah yang dimasukkan atau cara pilihan tunggal. Maksudnya if sekiranya memenuhi syarat ini, maka apa yang kita letak dalam ni itu yang akan terjadi. Sama macam contoh tadi, Makcik Kiah ingin pergi ke pasar pada waktu pagi. Maksudnya sekiranya waktu pagi, barulah Makcik Kiah pergi ke pasar. Okey, jadi di sini function if ni sekiranya berlaku sesuatu dalam ni memenuhi syarat, maka dia akan menjalankan atau cara di dalam atau cara if tu. Okey. Seterusnya kita akan ambil pada bahagian sensing. If touching, kita ambil fungsi touching. If, okay, if sprite virus ni sekiranya sprite virus menyentuh sprite Pac-Man. If touching sprite Pac-Man, okay, apa yang akan terjadi? Kita akan letak looks. Pada bahagian looks kita ambil say you are infected. Okay. Apabila sprite virus ni menyentuh sprite Pac-Man, maka dia akan kata you are infected. Okay, awak telah dijangkiti. Dan kemudian pada bahagian event kita ambil function broadcast, kita letakkan di bawah dialog you are infected. Okay, function broadcast ni cikgu akan buat message yang baru, iaitu hide. Maksudnya
if touching pigment, apabila menyentuh pigment, maka virus akan keluarkan dialog you are infected selama 2 saat dan dia akan broadcast message kepada pigment untuk hilang, untuk hide. Klik pada spread pigment. Pada spread pigment, dia akan when I receive, apabila dia terima message hide ni, kita pergi pada bahagian looks, kita ambil function hide, maka pigment tu akan hilang. Okey. Yalah, kita cuba, kita klik green flag. Jadi pigment akan bergerak ke arah mouse pointer dan sekiranya sprite virus menyentuh sprite pigment, maka dia akan keluarkan dialog you are infected dan sprite pigment hilang. Okey, itu yang terjadi. Okay, untuk sprite virus tadi kita letak function broadcast, dia akan hantarkan message hide yang akan diterima oleh sprite pigment. When I receive message hide, maka dia akan gunakan function hide untuk hilang. Jadi apabila kita guna hide, kita juga kena guna function show. Apa tujuan function show ni? Ialah setiap kali kita tekan green flag, dia akan nampakkan semula sprite pigment ni. Kalau kita tak guna show, maka kita klik green flag, sprite pigment tetap tak akan nampak. Sebab tu apabila kita gunakan function hide, kita gunakan juga function show pada permulaan supaya sprite yang kita hide akan nampak semula pada permulaan permainan. Okey. Dan untuk tambah baik permainan ni, kita nak pigment ni menggerakkan mulut sewaktu dia bergerak. Okey. Sekali lagi kita ambil function green flag, letakkan di sini. Kemudian ambil function forever supaya dia boleh looping. Dia berulang-ulang kali melakukan gerakan tersebut. Kemudian kita pergi ke block looks, kita ambil function switch costume. Okay, kalau kita tengok kostum untuk pigment ni dia ada 2, costume 1 and costume 3. Okay, pergi pada bahagian script. Pertama saya cikgu nak guna costume 1. Kemudian kita pergi pada bahagian control, kita tarik fungsi weight. Pergi lagi pada bahagian looks, tarik lagi fungsi switch costume 3 dan pergi pada bahagian control, tarik lagi fungsi weight. Okey, kenapa kita perlu letak fungsi weight antara switch costume ni? Okey, tujuan dia adalah supaya pertukaran kostum tu ada selang masa. Jadi kita nampaklah pertukaran dia buka, tutup, buka, tutup. Okey, kita cuba. Okey. Sekarang ni pigment tu bergerak sambil membuka dan menutup mulut. Okey. Dan sekiranya disentuh oleh virus, maka virus akan keluarkan dialog you are infected dan pigment mati. Okey, dia menghilang. Okey, stop. Jadi satu lagi penambahbaikan yang kita boleh buat untuk sprite pigment ni ialah kita pergi pada bahagian motion. Okey. Kita letakkan pigment di sini. Maksudnya kita nak pigment ni bermula di sini. Kemudian kita pergi pada bahagian go to, tarik coding go to, kita letakkan di atas kali di bawah coding green flag. Okey, maksudnya setiap kali kita klik green flag, pigment akan bermula pada koordinat yang telah ditetapkan, iaitu X negatif 158 dan Y 19. Okey, kita cuba. Okey, kita stop. Kita klik lagi green flag dan pigment akan bermula pada koordinat yang kita telah tetapkan. Kita cuba. Okey. Stop. Kita tekan lagi. Okey, dia bermula pada koordinat yang kita tetapkan. Okey, kita cuba. Okay, you infected, pigment hilang. Kita stop, kita klik green flag, dia akan bermula pada koordinat yang kita tetapkan. Okay. Okay, cikgu rasa setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini.
Oke, diharap pelajaran kali ini membawa manfaat kepada pelajar dan mudah difahami. Setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.